Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkongsi lagi berkenaan dengan satu perkataan dari Al-Quran. Okey, untuk sesi kali ini kita akan berkenalan dengan perkataan ta'ama. Ta'am, makan. Sebelum ni ada satu video yang saya pernah kongsikan dengan anda, iaitu akala, makan. Tapi ada lagi perkataan lain juga bermaksud makan. Ya, mari kita lihat apakah yang Al-Quran cerita tentang ta'am. Okay. Dalam Al-Quran terdapat banyak perkataan yang menunjukkan ta'am. Dan seperti mana biasa, kita menyedari wujudnya pertambahan-pertambahan imbuhan yang ada di depan, ada di belakang, malah ada di tengah. Ya, sebagai contoh, kita lihat perkataan istata'ama yang pertama sekali, perkataan yang pertama sekali di sini, istata'ama, ada di depannya mempunyai 3. Alif, sin, ta, tambahan. Kemudian ada di belakangnya alif. Ini adalah merupakan contoh untuk perkataan ini yang mempunyai imbuhan di hadapan dan di belakang. Walau bagaimanapun, kita mempunyai imbuhan di tengah. Seperti contoh di sini. Wa ta'amukum. Terdapat imbuhan wa di depan. Sebenarnya ini bukan imbuhan tetapi dia adalah perkataan lain yang bermaksud dan. Bagi anda yang mungkin tidak faham, tak apalah, mungkin kita boleh katakan dia sebagai imbuhan tetapi sebenarnya dia bukan imbuhan ya. Dan di hujungnya ada kum. Kum ini sebenarnya perkataan lain tetapi dia boleh menjadi imbuhan kerana mengikut tata bahasa Arab yang akan menyambungkan perkataan dengan kata ganti nama. Jadi ini kepada siapa yang berminat boleh teruskanlah belajar bahasa Arab di peringkat yang sepatutnya lah. Jadi di tengah ini ada satu alif ta'amukum. Wa ta'amukum. Kalau ikut dia ada ta, ain, mim. Tapi di sini ada ta, ain, alif, mim. Jadi alif di sini mempunyai maksud yang lain, memberi maksud yang lain lah, iaitu kata terbitan, iaitu makanan. Kalau ta'ama, makan, tetapi ta'am, makanan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kita perlu fahami wujudnya pertambahan-pertambahan huruf ini yang memberi sedikit perbezaan dalam memberi makna kepada perkataan walaupun asalnya perkataan ini mempunyai jazar ataupun kata akar dia yang sama. Walau bagaimanapun kita boleh lihatlah berbagai jenis perkataan ta'am dalam Al-Quran. Jadi bila kita jumpa perkataan-perkataan ni, kita tahu dia adalah perkataan yang asalnya daripada ta'am, daripada makanan ataupun ta'ama. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada jenis. Sebagaimana biasa saya terangkan dalam video-video saya yang lepas berkenaan dengan jenis makanan ataupun jenis satu perkataan itu disebutkan dalam Quran. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama sekali adalah untuk gembira. Wa ta'amuhu mata'an lakum. Bila kita dapat makanan kan, kita akan rasa gembiranya. Terutama sekali kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang tengah susah, tengah lapar. Kita boleh tengoklah wajah-wajah anak-anak ini yang seronok bila terima makanan. Okey. So untuk gembira. Kemudian dia ada juga untuk menceritakan tentang jenis makanan yang ada di dalam neraka. Dalam gambar ini tak ada pun gambar neraka. Okey, saya sendiri pun kadang-kadang rasa macam tidak begitu selesa untuk berkongsikan gambar-gambar yang
menakutkan, gambar-gambar yang mengerikan, yang jijik ya. Tapi bila dalam neraka nanti, ahli-ahli neraka itu terpaksa, memang itulah tempat tinggal dia dan itulah persekitaran dia. Jadi gambar yang saya letakkan sini merupakan basuhan yang telah siap lah ya. Tetapi kita fikir sepanjang basuhan itu berlaku, apakah jenis air yang keluar ya, hasil daripada cucian itu, basuhan tersebut, maka itulah yang dipanggil sebagai rislin. Ni antaranya lah ya. Ni okey lagi kalau kita setakat rislin ni ya, air cucian macam ni. Tetapi dalam neraka nanti, rislin ini pernah juga saya sentuh dalam video yang sebelum ini, yang mana merupakan basuhan ya, basuhan di dalam neraka itu sendiri, yang mana merupakan cairan-cairan daripada nanah, darah ya, yang sangat menjijikkan lah ya. Jadi itulah antaranya bentuk makanan di dalam neraka kelak. Na'udzubillah min dzalik. Seterusnya adalah makanan yang cirinya adalah mencekik. Mencekik, tercekik lah, tercekik. Bila kita cekik ni, kita boleh membawa maut kan, boleh bernafas pun tak boleh ya. Dan ini adalah kaedah-kaedah yang biasanya lah dilakukan ya, bila kita nak menyelamatkan nyawa ya, ni untuk bayi. Jadi namanya dalam Al-Quran disebut sebagai Dha Ghussatin ya, Dha Ghussah. Dha Ghussah ni yang tersangkut, yang tersangkut tapi tak boleh nak keluar, tercekik lah, tercekik kan. Okay. Jadi ini juga merupakan sebenarnya makanan ahli neraka lah. Okay. Kemudian ada lagi makanan untuk ahli neraka ini, especially yang dikhususkan kepada pendosa ya, dinamakan sebagai Al-Athim. Al-Athim ni adalah ismun, dosa. Al-Athim, orang yang melakukan dosa itu, ataupun kita panggil sebagai pendosa lah ya, pendosa. Baik, antara yang sangat-sangat disebutkan untuk makanan pendosa ini adalah zakum ya. Jadi zakum ini dia digambarkan sebagai ka'annahu ru'usus syayatin ya, kepala syaitan, yang juga disebutkan dalam ciri yang berduri ya, ciri yang memang wallahu alam lah macam mana sebenarnya, tetapi maknanya memang tak sedap lah benda tu kan. Okey, seterusnya okey, ta'am, makanan kepada si miskin. Yang ini sangat-sangat jelas ya, ta'amil wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebenarnya ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang sebenarnya sombong ya, dia tidak pun kisah ya nak bagi makan orang miskin. Maknanya sebenarnya ya, kita dikehendaki oleh Allah SWT untuk memberi makan kepada orang miskin. Tak kisahlah, banyak cara sekarang ni kan, kita berderma sebagainya. Mungkin bagi kita agak sukar untuk kita pergi cari seorang-seorang orang miskin. So ada paling simple adalah kita boleh menunaikan zakat kita ya, sebagai indirectly menjalankan tanggungjawab kita ya, bukan hanya untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan, tetapi dalam masa yang sama mudah-mudahan dia boleh menjadi satu bentuk saluran lah yang diterjemahkan dalam makanan. Tetapi adalah lebih baik sekiranya kita berkemampuan ya untuk pergilah beri makan ya kepada orang miskin. Okey, seterusnya. Okey, segera beredar sebagai tetamu. Ini sebenarnya ayat ini ya, fa idza ta'imtum fantashiru, surah Al-Ahzab. Dia berkaitan dengan kisah
yang berlaku pada zaman Nabi, yang mana kita diajar setelah kita selesai menerima jemputan ataupun kita makan bersama dengan tuan rumah, setelah selesai maka segeralah kita beredar. Mungkin tuan rumah nak berehat apa semua, kalau ini dari konteks kita lah ya. Maknanya kalau ada apa-apa yang perlu kita bantulah dulu. Bukan maknanya lepas makan main tinggal macam gitu je, taklah juga kan. Orang kata melampau lah juga. Tapi maknanya setelah selesai kita dah siap makan, kita dah orang kata mungkin berbual seketika ke, atau yang mana kita rasa tidak begitu akan jadi beban kepada tuan rumah, maka setelah selesai itu semua dan menyenangkan tuan rumah dengan mungkin kita juga membantu mengemas, mencuci, beredarlah segera, kerana mungkin juga keberadaan kita di rumah itu boleh menjadikan mata kita memandang kepada bahagian-bahagian yang tidak sepatutnya berada dalam rumah. Macam akses kita tu akan jadi terlebih lah macam tu ya. So kita menghormati rumah yang kita kunjungi. Okey, seterusnya. Okey. Ta'am yang akhirnya membawa kepada ciri takwa. Ciri takwa, dia kata laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Ini sebenarnya berkaitan dengan kisah para sahabat yang kita tahu pada zaman dahulu ketika dia berada pada zaman jahiliah, mereka ni ialah macam-macam lah kan, makan mana yang orang kata sembah kat berhala, minum arak dan sebagainya, orang kata haram lah, yang haram. Jadi sahabat ni bertanya, kata, macam mana ni agaknya sebab Allah dah suruh makan makanan yang halal, makanan yang baik, halalan thayyibah. Jadi macam mana ni? Jadi ini apa yang telah berlaku, apa yang telah berlalu, maknanya itu dimaafkanlah. Jadi persoalan ini timbul kerana ketakwaan. Ketakwaan. Jadi kita ni kadang-kadang kita makan kan, kita main hentam je kan, kita tak selidiki pun. Ni antara contoh-contoh yang sahabat tunjuk kat kita bagaimana sampai concern pasal makan, takutlah itu tidak menjadikan mereka dapat dekat dengan Allah ataupun mendapat keredaan Allah. Kadang-kadang kita makan nampak je macam apa lagi kalau senang-senang kan kita tengok halal, tapi kadang-kadang kita ada masalah lain, iaitu halal pun ada ciri-ciri yang tak berapa halal kan. Saya pun tak reti nak explain sangat lah, tapi maknanya adalah lebih baik kita lebih berhati-hati dalam pemilihan makanan kita, kerana menunjukkan ciri takwa. Bukan hanya makanan yang berbentuk fizikal, tetapi makanan yang berbentuk secara tersirat. Contohnya makanan tu kita beli dari mana? Dari gaji kita, dari na'udzubillah, contohnya daripada penipuan yang kita buat. Jadi kita menipu tapi kita beli ayam yang sembelih, kita kata halal, tapi ada masalah lain kat situ kan. Jadi itu antaranya lah yang kita kena fikirkan. Okey, seterusnya. Okey, ta'am, makan, tetapi makan ini yang datang dari apa yang kita sebut sebagai minuman, iaitu air. Air juga disebut sebagai ta'am. Yang mana ada kisah tentera Talut dan Jalut ini, bila mereka berjumpa dengan satu sungai, telah dipesan jangan minum air daripada sungai itu. Okey, kalau kamu minum maka kamu tidak tergolong daripada kelompokku. Jadi ada sikit sahajalah yang tak minum, yang betul-betul patuh dan ini juga
ada hadis yang menunjukkan bahawa air itu adalah ta'am. Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min, wa shifa'u suqin. Jadi disebut mak zam-zam ini air yang disifatkan sebagai ta'am, makanan juga. Okey. Seterusnya, makan sebagai tetamu. Okey, makan sebagai tetamu tadi ada satu kan, bila kita dah siap, kita cepat-cepatlah beredar. Ada lagi satu iaitu yang kita sebelum pergi makan, itu kita dijemput sebagai tetamu. Yang mana dalam surah Al-Kahfi disebutkan idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. Kisah ini yang berkenaan dengan kisah yang Nabi Musa kan, yang dia pergi dengan disebutkan sebagai Nabi Allah Khidir, yang pergi ke satu kampung, dan daripada perjalanan dia tu dia tanyalah kepada ahli kampung tu, bolehkah kami menjadi tetamu, tetamu yang dimaksudkan di sini dia menggunakan perkataan ta'am, makan. Tetapi ta'am yang di sini maknanya bila jadi tetamu tu, maknanya jadi tetamu, diberi makan, itu maksud dia. Okey. Bukanlah maksud boleh bagi makan tak? Bukan macam tu. Maknanya boleh tak kami menumpang ataupun kami jadi tetamu, macam itulah. Sebab kat sini juga ada perkataan yudayyifuhuma, menjadikan mereka tetamu. Okey. So apa perkara tersirat seterusnya yang kita belajar di sini selalunya adalah bila tetamu datang adalah sangat-sangat dianjurkan untuk kita memberi tetamu kita makan, kerana dia seperti satu, kita kata perkaitan lah, perkaitan di antara makan dan juga tetamu. Baik, seterusnya, makan kepada fakir yang meminta dan tidak meminta. Wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Kalau makan ni kepada orang yang fakir yang meminta makanan pun kita berilah mereka makan. Malah yang tak meminta, yang tak minta ni kadang-kadang ada orang fakir tapi dia macam segan nak minta sebab dia rasa tak apalah dia fakir, tak apalah dia susah pun dia tak nak minta. Jadi yang macam ni pun kalau kita faham, kita tahu ada fakir begini, menjadi tanggungjawab kita lah beri makan. Okey, seterusnya. Okey, pemberian makanan ni juga merupakan pemberian yang disukai. Okey. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, yang disukai. Miskinan wa yatiman wa asira. Tengok dalam gambar ni, miskinan kepada orang miskin, orang yatim, dan orang susah lah. Dan tujuan ni sebenarnya ayat ni, dua ayat ni dia bersambung dalam surah Al-Insan, yang mana ayat yang seterusnya juga masih menyebut perkataan ta'am, nut'imukum, kami memberi makan kepada kamu, kepada kamu ni, kamu orang miskin, orang yatim, orang yang susah ni lah. Iaitu kenapa? Iaitu untuk liwajhillah, wajah, muka, wajah. Boleh lihat juga dalam perkongsian saya berkenaan dengan perkataan-perkataan Melayu yang sinonim dengan Arab dalam video-video saya. Jadi antaranya yang pernah saya sentuh adalah perkataan wajah. Wajah ni adalah muka lah. Muka, mana wajah ni juga bermaksud bila kita jumpa orang, kita memberikan wajah kita kan. Yang kita jumpa tu dengan wajah. Kita tak jumpa dengan tunjuk tangan ke kan. Tapi kita pergi jumpa, muka kita dulu yang nampak kan. Siapa yang datang tu? Okay, nampak wajah dia. So, kat sini dia kata untuk berjumpa dengan Allah. Kami bagi makanan ni adalah kerana tujuannya adalah untuk berjumpa dengan Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura.
Jadi bukanlah kami nak minta balasan. Malah kalau terima kasih pun kami tak nak. Maksudnya dia buat tu kerana untuk berjumpa dengan Allah. Baik, seterusnya. Okay. Dan ta'am ini, makanan ini adalah dari Allah, daripada Allah. Terdapat kisah yang mana telah berlaku kepada Abu Bakar dengan Abu Jahal. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Bila Abu Bakar memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi Abu Jahal bertanya. Dia kata, orang-orang miskin ni kan diorang ni orang Islam. Allah tak bagi makan ke? Macam tu lah lebih kurang kalau kita dah translate lah. So, macam seolah-olah Abu Jahal ni merendahkan orang Islam dan merendah-rendahkan Allah. Sedangkan dalam Islam, kita memahami ada konteks ujian. Ada orang yang diuji dengan kesusahan dari sudut makan. Kita boleh tengok jugalah dalam kehidupan seharian kita, ada orang yang dulunya susah sangat kan, nak makan pun susah. Tapi Allah berikan dia rezeki lebih, dapatlah dia makan dengan lebih baik. Begitu juga dengan orang yang sebelum ini makan bermewah-mewah. Sekurang-kurangnya kan, contoh yang paling mudah, waktu kita sihat. Macam-macam kita boleh makan. Sekalinya bila tengok cek gula, alah puan dah tak boleh makan ni benda-benda manis. Tengok tu salah satu contoh bagaimana Allah menarik nikmat daripada makan. Menarik kita kata chances kita, peluang kita dari makan. Itu salah satu contoh yang secara tersirat lah yang kita boleh cuba memahami. Okay. Dan dalam masa yang sama juga dalam surah Quraisy Allah menyebutkan allazi at'amahum min ju'. Allah lah yang memberi makan dari kepada mereka yang dalam kelaparan. Dan juga kelaparan ini adalah salah satu bentuk ketakutan. Kalau tengok ayat yang sebelahnya, wa amanahum min khauf, dan memang ada ketakutan-ketakutan lain, tetapi manusia ini juga sangat takut tahu dengan kelaparan ni. Okey, ni saya bercakap dalam konteks kita sekarang lah dalam situasi PKP kita. Mungkin video saya pada 10 tahun akan datang ke 20 tahun akan datang orang tak tahu apa tu PKP. Tapi kita sekarang kita maklumlah PKP ni berlaku apabila kita terpaksa dikurung lah kan. Kita tak boleh nak bergerak suka hati untuk dapatkan makanan dan sebagainya. Dan dia merupakan satu ketakutan. Tengok orang sampai wujudnya istilah pembelian panik. Panik tu takut lah kan. Nak beli makanan, takutnya makanan kat rumah tak cukup. Okey. Kemudian wahwa yut'imu wa la yut'am. Okey, ini juga macam tadilah, kadang-kadang ada orang yang tidak diberikan makan kerana diuji dengan kesakitan, dengan rezeki, dengan sebagainya. Ada yang dia dah sihat, dia dapat makan. Dia ada rezeki lebih, dia dapat makan. Okey, seterusnya. Okey, apakah pengajaran setelah kita tengok daripada jenis-jenis ciri-ciri ta'am ini yang ada dalam Al-Quran. Ada lagi satu ayat yang sepatutnya saya senaraikan dalam slides yang tadi. Tetapi ayat ini saya lihat dia menjadi satu ayat yang istimewa yang boleh menjadi pengajaran kepada kita, di mana Allah itu Maha Pemberi dan dia tak perlukan kita pun untuk membalas. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Maksudnya kita tengok memang kalau kita tengok dari segi fizikal, dari segi mata kita, lihat siapa yang beri makan, siapa yang mengagihkan makanan, manusia. Tetapi daripada mana Allah yang memberi. Okay? Dan Allah beri kita
kenikmatan, peluang untuk kita makan ini, sebenarnya Allah tak minta apa-apa pun daripada kita. Tak kisah pun. Allah tak kisah pun. Sebab dia maha kaya. Kan? Allah tu maha kaya. Dia tak kisah. Jangan nak belagak lah. Macam tu lah maksudnya. Tapi Allah disebabkan sifat dia Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, maha penyayang. Dan mengetahui itu adalah keperluan makhluk yang Allah ciptakan. Makan. Jadi inilah sebenarnya antara satu perkara yang kalau kita renung betul-betul kan kita akan rasa macam malulah sebenarnya sebab kadang kita dapat makan hari ni kita dapat makan. Tapi masa kita dapat makan tu, hari ni subuh kita lewat bangun tapi masih lagi dapat makan. Tapi kita nak balas apa? Sedangkan sebenarnya Allah tak nak balas apa-apa. Tak nak balasan apa-apa pun daripada kita. Tapi mungkin menjadi pengajaran juga kepada saya, kepada tuan-tuan semua yang mendengar, bila kita lihat makanan, kita lihatlah balik siapa kita dengan kenikmatan makanan yang kita makan ni. Adakah kita telah buat yang terbaik untuk orang, untuk Allah yang beri makan dekat kita. Renung-renungkanlah. Saya nak elaborate lebih pun tak erti jugalah kan. Seterusnya. Yang ini saya ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan satu kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, yang mana setelah mereka merentas laut kan, dikejar Fir'aun tu, maka Allah berikan mereka makanan. Lepas tu mereka ni jenis tak bersyukur tau. Dia dah dapat makan, lepas tu minta lagi. Jadi jenis-jenis makan ada, orang kata satu pattern saja makanan dia tu. Jadi dia macam, alamak asyik makan ni je lah. Macam kita lah, alamak nasi goreng lagi hari ni. Lepas tu besok, alamak nasi goreng lagi. So dia jadi macam ada sifat tak bersyukur lah. Sedangkan keadaan tu darurat, keadaan tu terdesak kan, tak ada makanan lain. Tapi diminta-minta pula, antara makanan-makanan yang diminta ni oleh mereka iaitu bakliha. Bakliha, tengok dekat sini merupakan bijirin, antara jenis-jenis lentils. Bijirin dan juga lentils ni macam kekacang, bukan lentils, legumes yang terdiri daripada kekacang lah. Kemudian wa qithaiha. Qithaiha ini ha kat belakang ni sebenarnya adalah tambahan dia perkataan bakli qitha. Qitha ini kalau ada juga yang direct translation adalah timun. Timun mungkin juga dia merupakan dari keluarga timun lah, macam zucchini, macam kalau kita ada lagi petola, macam gitulah. Yang mana bentuknya lebih kurang panjang macam tu dan mempunyai biji lah di dalam. Malah peria pun boleh masuk dalam qitha. Kemudian wafumiha. Fumiha iaitu bawang putih. Ada juga yang menyebutkan fum ini macam gandum. Kemudian adasiha. Adasiha ni lentils. Saya tertukar dengan yang bakliha tadi. Kemudian lentils ni, adas ni antara makanan yang kalau kita ke negara Arab, antara makanan yang memang hampir setiap mat'am, mat'am ni tempat makan, tempat makan atau restoran akan ada syurbah adas, sup lentils. Kemudian kita ada last sekali basaliha. Basaliha adalah basal, iaitu bawang. Bawang
bawang besar, yang warna apa kita panggil bawang bombi, bawang besar. Itu jenis-jenis basal lah. Okey, seterusnya kita ada satu perkongsian hari ini, iaitu kita buat perbandingan perkataan. Sebelum ini saya pernah sebutkan satu perkataan akala, boleh rujuk dalam video saya yang sebelum ini, akala. Jadi akala pun makan. Hari ini kita belajar ta'ama. Okey, ta'ama ataupun ta'am pun makan juga. Jadi apalah beza dia? Mesti ada beza kan? Okay. Jadi secara umumnya beza antara ta'ama ini, ta'am ini berkait dengan perasaan. Perasaan yang mana, gembiranya nak makan ni kan. Selalunya dia lebih kepada macam tu. Kemudian dalam ta'am ini, dia boleh membawa maksud hidangan. Jadi dalam hidangan ini, air pun termasuk. Air pun termasuk sekali dalam ta'am. Kemudian ta'am ini adalah kita ta'am merasa dengan lidah. Maknanya kalau orang tanya kif ta'muhu, macam mana rasa dia, masin, tawar, macam gitu. Maknanya dia ada menggunakan lidah untuk kita rasa, sedapnya, macam tu kan. Dan untuk akala, dia adalah kita lebih mengatakan kata kerja tu, iaitu kunyahan, kita makan dan menelan. Tak ada kita kunyah lepas tu tak telan kan. Lepas simpanlah seminggu kat dalam mulut. Tak ada kan macam tu kan. Itu tak dipanggil makan, itu dipanggil kunyah. So makan ini adalah kunyah dan kita menelan, sehinggalah proses kita untuk perkumuhan dan sebagainya lah. Okay, kemudian akala ini juga membawa maksud yang tersirat, iaitu seperti memakan harta anak yatim, makan api, makan harta secara haram. Baik. Seterusnya, akhir sekali, apa yang saya dapat kumpullah maklumat berkenaan dengan akala ini, dengan kita makan, dengan kita menelan makanan tersebut, ia boleh memberikan zat kepada kita. Contohnya makan buah-buahan yang tinggi vitamin C, maka hasilnya kulit kita jadi semakin baik, semakin elok. So dia ada efek kepada biologi kita, ataupun kita panggil pertumbuhan jasmani kita lah. Okay, jadi itu sajalah perkongsian dari saya untuk sesi kali ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi dengan perkataan baru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.